Ada ke orang yang tak tahu kura-kura tu bentuk dia macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak tunjuk sikit kalau ada sesiapa yang tak pernah tengok macam mana bentuk kura-kura, kita nak tengok macam mana yang dinamakan sebagai kura-kura tu. Okay, jadi kura-kura ni sebenarnya kategori makhluk yang pemalu lah juga. Bila dia terserempak dengan manusia, dia akan menyembunyikan kepala dan tangannya di dalam cengkerang. Tapi yang ini, dia sebab dah terbiasa dengan manusia, tak adalah dia nak menyorok. Kura-kura juga merupakan makhluk primitif yang tertua dalam kategori reptilia yang wujud di dunia ini. Dia wujud sama waktu, sama zaman dengan makhluk dinosaur pada zaman dahulu. Okey, diet dia, kura-kura ni merupakan sejenis makhluk omnivore. Bermaksud dia makan haiwan kecil dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, kebanyakan masa kura-kura ni dia akan menghabiskan masa di dalam air lah, sebab ini memang makhluk akuatik. Dia cuma akan naik ke daratan untuk berjemur saja, sebab kura-kura ni spesies haiwan berdarah sejuk. Dia tak boleh nak menjana haba badan dia sendiri. Dia perlukan cahaya matahari supaya dapat menjaga suhu badan dia lah. Tanpa suhu badan yang betul, tanpa suhu yang betul, dia mungkin akan mengalami masalah kesihatan. Bezanya kura-kura ni dengan penyu, penyu tinggal dalam air masin dan dia jarang sekali untuk naik ke darat. Kalau naik ke darat pun mungkin untuk mencari kawasan bagi melepaskan telur-telurnya. Selain kura-kura akuatik, kita juga ada kura-kura yang hidup sepenuhnya di atas daratan. Contohnya kura-kura sulcata ni. Okey, buat pengetahuan korang semua, kura-kura sulcata merupakan spesies ketiga kura-kura yang terbesar di dunia. Korang boleh google lah bentuk sebenar kura-kura sulcata apabila mereka sudah dewasa nanti. Jadi ini bentuk yang masih kecil lah, dan kita boleh nampak saiznya pun sudah agak besar juga, hampir penuh satu tapak tangan. Dan sebenarnya dia boleh mencapai saiz yang agak luar biasa besarnya lah, yang selalu boleh dijumpai di taman haiwan atau di zoo. Asal habitat kura-kura sulcata ni, dia berasal dari Afrika. Okey, kalau diet kura-kura sulcata pula, dia sepenuhnya hanya makan tumbuh-tumbuhan dan tidak makan haiwan seperti ikan atau serangga. Dia hanya makan tumbuhan sahaja. Kalau nak banding kura-kura dengan spesies binatang yang lain, jadi kura-kura ni antara haiwan yang mempunyai jangka hayat yang agak panjang jugalah. Contohnya kura-kura sulcata ni dianggarkan mampu hidup sehingga melebihi 100 tahun. Dan bagi kura-kura biasa yang kecil, boleh mencapai sekurang-kurangnya usia 80 tahun. Jadi dia boleh tinggal bersama dengan tuannya untuk jangka masa yang panjang sampailah tuannya tu beranak, bercucu, bercicit. Macam itulah cerita dia. Jadi kesemua kura-kura ini merupakan haiwan yang bertelur dan boleh ditemui di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Okey, dah alang-alang kita bercerita tentang kura-kura ni, saya nak bagi satu pesanan sikit lah kepada semua yang menonton video ini dan kepada semua peminat kura-kura. Okey, sekarang ni kura-kura yang biasa, iaitu dari spesies kura-kura Brazil, memang amat mudah untuk ditemui di kedai-kedai haiwan menjual, di kedai-kedai haiwan peliharaan. Jadi saya minta kepada anda yang pernah membeli atau yang sedang membeli kura-kura Brazil di kedai haiwan, tolonglah apabila mereka sudah dewasa, tolonglah jangan lepaskan mereka ke habitat liar, kerana kewujudan mereka akan merosakkan ekosistem yang ada di Malaysia. Tempat mereka bukannya di kawasan-kawasan perairan sekitar Malaysia. Jadi tolonglah anda menjadi tuan yang bertanggungjawab. Anda sudah pelihara, tolong pelihara mereka dengan sepenuh komitmen. Bukannya bila anda sudah membeli kura-kura itu dan anda sudah bosan, anda pun melepaskannya sesuka hati di parit atau di longkang. Jadi tolonglah ya.